Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bertemu kita dalam channel IR Layaran 85 di mana kali ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan sahabat mancing dan juga puan-puan mungkin berkenaan mengenali kaki pancing ataupun untuk topik kali ini asas memancing lah. Di mana konten kali ini saya rasa saya tidak tujukan kepada pro angler sebab topik ini terlalu asas. Mungkin pro angler tidak meminatilah untuk topik sebegini, dan saya tujukan konten kali ini untuk yang baru nak mengenali dunia memancing dan kenalan rapat dengan kaki pancing supaya anda kenal suami anda ke, sahabat anda ke, abang adik anda yang memancing itu di mana ataupun permainan apa yang dia lakukan lah. Okey, di mana melalui pemerhatian saya ramai yang suka dengan aktiviti memancing ini. Selain daripada pro angler tadi, ramai yang di luar sana suka dengan aktiviti memancing disebabkan memancing ini mempunyai satu elemen surprise mungkin, di mana kita boleh dapat ikan, boleh tak dapat ikan, dan kita bila dapat ikan tu kita tak tahu ikan apa yang kita dapat. So ada elemen surprise yang menyeronokkan dengan aktiviti memancing ini. So saya tengok ramai di kalangan kita yang pandai ke tak pandai ke nak menceburi dunia memancing. Jadi saya bila begitu kita tengok ada yang betul menggayakannya dan ada yang tak betul menggayakannya. Jadi dengan itulah terpanggil saya untuk membuat konten ini. Bukanlah sebab saya ni ada ilmu yang tinggi dan memancing, bukan. Disebabkan saya ada ilmu yang sedikit dan saya nak kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan supaya aktiviti memancing anda boleh menjadi lebih efektif dan boleh digayakan dengan lebih efektif dan mendapat hasil-hasil yang diidam-idamkan lah. Bila kita bawa anak-anak isteri, rakan-rakan memancing, bila dapat hasilnya dia menjadi lebih seronok lah. Lebih seronok. Betul orang kata mancing tu bukan nak dapat ikan. Mancing tu dapat ikan satu bonus lah, tapi kalau bila dah dapat, kita lagi seronok, lagi sukalah. Okey. Jadi itulah tujuan saya buat konten kali ini, untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat memancing, sahabat-sahabat yang baru nak mengenali dunia memancing, supaya anda menceburi dunia ini dengan teknik yang betul, peralatan yang betul, lokasi memancing yang betul, dan seterusnya. Semoga ada secebis strike dan hasil nanti. Okey, untuk aktiviti memancing ni macam saya cakap tadilah, ramai yang suka dan dia sangatlah luas dia punya konteks dia. Ada yang memancing ini untuk mengisi masa lapang sahaja, tak ada buat apa, pergi tepi sungai pancing lah. Kaedah-kaedah saya akan ceritakan nanti. Just untuk mengisi masa lapang, tak kira lah dapat ikan ke tak dapat ikan ke. Janji daripada tak buat apa-apa, dia buat aktiviti memancing, dia laksanakan aktiviti memancing. Okey, yang kedua, kita tahu memancing ini hasilnya adalah ikan ataupun apa benda hidup lah di dalam air, dan boleh dijadikan lauk santapan. So ada yang pergi memancing memang untuk mendapatkan lauk, mencari lauk. Ada juga yang bertujuan seperti itu, dan ada yang ini yang saya ramai yang saya tengok, yang suka untuk melaksanakan aktiviti memancing ni sebagai satu riadah bersama keluarga. Okey. So untuk memancing ni kebanyakannya saya tengok boleh meminati lah aktiviti memancing ni. Lebih-lebih lagi sekiranya aktiviti memancing itu mendapat hasilnya, dapat ikan. Okey.
So saya akan berkongsi supaya kita ni setidak-tidaknya boleh dapat lah. So anak-anak kita ke, isteri kita ke, rakan-rakan kita bawa lebih sukalah dengan aktiviti tersebut. Dan juga ada yang mencari orang panggil search this kenikmatan strike itu, strike dan fighting. Itu mungkin tajuk-tajuk kita yang lain lah, yang seterusnya. Kita akan pergi kepada tahap asas saja, kita tak pergi lagi kepada nikmat tarik ikan, strike, bagaimana strike yang menggunakan lure kan, yang tak menggunakan umpan-umpan yang hidup ini. Okey, itu ada kenikmatan-kenikmatan yang saya kira ia ada di tahap yang berbeza, tahap lain lah. Okey, kita dah selesai untuk kenapa kita buat mancing, dan kita kena tahulah jenis-jenis permainan dalam sukan memancing ni. Dia ada banyak jenis permainannya. Okey, di situlah sebenarnya kita perlu kenal siapa itu, kenal kaki pancing itu, dia di dalam kategori permainan yang mana. Okey, itu penting sebenarnya. Itu penting. Permainan ini juga dia berkait rapat dengan lokasi memancing. Kalau kita salah pilih teknik, salah pilih lokasi, ke barangkalian surprise element yang kita cari itu memang tak akan wujud lah. Sebab kita memang tak betul menggunakan teknik tu di lokasi dan di venue yang betul. Betul juga orang kata rezeki itu luas, dia ada di mana-mana. Kalau Tuhan nak bagi, dapat je. Tapi setidak-tidaknya kita mencuba dengan kaedah dan teknik peralatan yang betul. Okey, saya pergi kepada basic memancing. Kalau kita tahu basic memancing, asas dia, kita perlu ada tali pancing, kita perlu ada mata kail, dan kita perlu ada umpan. Itu adalah basic memancing. So kalau kita ada 3 benda itu, kita dah boleh memancing sebenarnya. Tapi dia ada pula saiz-saiz dia nanti sebenarnya. Mata kail tu saiz berapa, kalau yang kecil tu saiz 5, saiz 6 kan. Kalau kat laut dia ada saiz 30, 50 tu dah besar. Tu dia ada saiz-saiz. Kita akan kaji perinci lagi bab itu mungkin di kemudian segmen lah. Teknik asas ini pula, bila ada tali pancing, kita boleh improvise dia lah. Ada yang gunakan buluh untuk menjadikan pancing tu lebih selesa. Dia ada buluh diikat dengan tin kan, supaya tali tu lebih boleh kita baling lebih panjang. Itu teknik asas. Dan ramai yang suka memancing sekarang ini adalah menggunakan pancingan berserta reel dengan rod lah. Kalau saya boleh tunjuk sinilah. Okey, ini kita panggil reel, dan ini kita panggil rod lah. Okey, itu segi asas peralatan kita. Kita ada tali, umpan, mata kail, reel, rod. Okey, settle. Saya nak pergi kepada subtopik kedua, iaitu kita dah ada peralatan, tak okey, beres, kita dah ada peralatan, dan kita kena tahu di mana kita nak memancing. Okey, dari segi venue, lokasi, saya boleh pecahkan kepada dua tempat memancing lah. Dua kumpulan memancing. Satu saya panggil air tawar, dan satu adalah air masin. Okey, saya pergi yang pertama dulu. Untuk air tawar, saya pergi daripada air tawar, kita boleh imagine kita punya bentuk muka bumi. Saya pergi kepada yang paling atas sekali, pemancingan di lokasi dipanggil stream fishing ataupun jeram. Itu yang paling hujung lah. Okey, sini kat mana sebenarnya?
Ni macam sungai-sungai berarus deras, tasik kenyir, dan kita turun lagi ke bawah. Lepas stream fishing tu dia ada sungai. Sungai-sungai ini yang sungai biasa kita tengok lah kan. Sungai daripada hulu tu mengalir ke hilir sepanjang itu memang ada sungai, ada ikannya. Nah, itu juga boleh kita praktikkan memancing. So, kita ada tadi jeram, sungai. Kita turun lagi kepada di sebelah-sebelah sungai itu biasanya kita akan ada kita panggil lokasi-lokasi ikan darat. Kalau dekat Kelantan Terengganu kita panggil lokasi ikan darat lah, mancing ikan darat. Di mana tempat itu seperti parit, sawah yang dah terputus sikit daripada sungai, daripada mainstream tadi. Itu lokasi-lokasi ikan darat lah. Biasanya ikan-ikan pun dia berbeza daripada ikan-ikan sungai. Kalau ikan sungai tadi dia ada patin, ada jelawat, ada ikan-ikan yang fresh water lah. Dan ikan darat ni biasanya kita boleh dapati seperti haruan, puyuh, keli. Dia ada juga dalam sungai tu, tapi lebih sinonim dengan lokasinya adalah di lokasi ikan darat tadi. Okey, seterusnya kita pergi lagi jauh daripada sungai dan ikan darat, kolam-kolam yang dibina. So, kalau dekat Selangor, Kuala Lumpur ni banyak sangatlah kolam, sebab lokasi-lokasi yang saya sebutkan tadi tu dah tak ada kan, ataupun jauh nak diperolehi, nak pergi pun jauh. So, banyaklah pengusaha-pengusaha membuat kolam-kolam pancing. So itu juga satu venue memancing kita boleh pergilah. Okey, kolam pancing dia ada jugalah air tawar, air masin lah, tapi saya letakkan kolam ni ke dalam lokasi saya yang air tawar lah, sebab air masin saya nak fokus pada benda-benda lain nanti. Sehingga ke air tawar ni saya pergi sehingga ke muara kan, sebelum upstream tadi dia turun sungai, dan di tepinya ada parit, sawah, dan jauh daripada situ ada kolam, dan sungai tadi mengalir terus sehingga sebelum laut tu dia akan ada satu muara dekat situ. Okey, itu juga saya kategorikan ke dalam air tawar lah, walaupun airnya bukan lagi tawar, dia payau. Sehingga kepada jeram hingga ke situ tadi saya kategorikan lokasi mancing sebagai lokasi mancing air tawar. Dan kita ada lokasi mancing yang kedua, iaitu air masin. Okey, tuan-tuan, untuk kategori air masin kita boleh kategorikan dia kepada 3 kategori utama. Mana air masin selepas pada muara tadi kita ada pantai. Kategori air masin yang pertama adalah pemancingan pesisir pantai, dan kita boleh lagi pancing dengan menggunakan land based fishing. Dan kategori kedua adalah laut pertengahan. Laut pertengahan kita boleh andaikan daripada pesisir pantai dan hingga kepada, kalau tempat tempat saya Terengganu tu hingga ke Pulau Perhentian, di mana jaraknya mungkin 20 hingga 30 km daripada darat. Itu adalah laut pertengahan. Dan kategori ketiga di dalam air masin adalah laut pertengahan atau laut dalam. Kalau dekat sana mungkin sampai kepada Pelantar Minyak, ataupun kalau sebelah pantai barat ni ada laut Andaman, yang di mana airnya terlalu dalam, arusnya deras. Begitulah untuk air masin. Kita ada 3 kategori utama, iaitu pesisir pantai, laut pertengahan dan juga laut dalam. Okey, okey. Clear sampai setakat itu So, kalau kita memancing, saya mendetailkan kat sini untuk kita memancing beriadah. Tadi saya katakan untuk kita memancing secara beriadah ni, lokasi mana yang kita boleh pilih? Kan, kalau di Selangor, KL ni mungkin kita boleh pilih kolam kan, yang selesa kita pergi, yang tak ada semak, yang mungkin ada peneduh, kolam. Nak pergi jeram
dia sukar sebenarnya. Kita kena tempuh hutan, mungkin kena pergi dengan 4x4, mungkin kena naik perahu, bot, dia tak sesuai. Sungai mungkin boleh. Sungai yang mana pinggir-pinggir sungai itu tidak semak, kan? Kita bolehlah bawa anak. Sungai dan juga tasik lah ni tadi sebenarnya. Ikan darat, sawah, padi mungkin boleh. Sebab dia ada jalan-jalan yang kita boleh akses ke situ, mungkin boleh. Dan muara saya kira boleh. So kita kena pilih lokasi-lokasi. Untuk air masin tadi sehingga pesisir pantai boleh, kita boleh. Okey. Untuk laut pertengahan dan laut dalam boleh, cuma kita kena pergi dengan bot. Okey. Untuk laut pesisir tadi memang kita boleh daripada land base lah. Untuk pertengahan dan juga laut dalam kena pergi dengan bot lah. Kalau tuan-tuan ada bot, boleh sewa bot, jawapannya masih boleh lah. Okey, cuma pemancingannya memang dah jadi, bila kita dah kat atas laut ni, dia tidak setenang, serelax kita dekat atas darat lah sebenarnya. Okey, saya kongsikan dengan secara pantas lah jenis-jenis permainan memancing, jenis-jenis permainan, supaya tuan-tuan, sahabat-sahabat mancing, rakan-rakan dan para-para isteri, bila suami keluar mancing tu tahu apa yang suami pergi dengan teknik apa, dan janganlah tanya ikan yang pelik-pelik yang tidak ada kena-mengena dengan teknik memancing yang suami anda keluar mancing itu. Itu main fokus saya jugalah sebenarnya. So benda itu juga membuatkan saya terpanggil untuk membuatkan segmen inilah. Okey, saya pergi jenis permainan memancing yang paling basic, iaitu kalau dekat tempat saya kita panggil tahan taut. Tahan taut ni dia sejenis pemancingan yang basic. Dia ada tali. Tempatnya kita praktikkan ini adalah dekat dengan sawah, parit ataupun sungai-sungai cetek. Dan kaedah pemancingan ini biasanya kita menggunakan tali pendek dan dipasang daripada kayu yang pendek, dan kita tinggal pancing ini selama semalaman untuk kita angkatnya besok. Kita tengoklah apa yang melekat dan terkena dekat pancing itu. Target fish biasanya untuk pancing-pancing tahan taut ini adalah seperti ikan haruan, keli dan juga belida lah. Okey. Yang kedua, teknik pemancingan yang famous iaitu teknik pancingan bottom. Dia sesuai diamalkan di semua lokasi sebenarnya. Kaedah pancingan ini menggunakan umpan dengan kaedah kita menunggu ikan untuk makan umpan tu sehingga mengenai mata kail, dan peralatan asas dia boleh kita pancing dengan reel dan rod, dan juga yang basic tadi pun boleh. Untuk bottom ni dia memang besar lah, skop dia besar. Dan target fish pun pelbagai, bergantung kepada umpan yang kita letakkan dan bergantung juga kepada lokasi tadi, kan. So kita kena tahu tempat kita mancing tu ada ikan apa. Sedikit sebanyak homework kita kena buat lah, okay. Okey, seterusnya teknik pancingan casting. Okey, casting ini kita boleh menggayakan dia di tempat yang agak luas. So di lopak air yang kecil, parit yang dipenuhi semak adalah tidak sesuai untuk teknik pancingan casting ini, kerana kaedahnya adalah kita membaling dan kita tarik. Cast and retrieve, umpan tiruan. Okey. Biasanya teknik ini digayakan oleh pro angler lah. Pro angler di mana lure tadi saya kata, umpan tiruan tadi disebut sebagai lure. Dia boleh dikategorikan kepada dua jenis lure, iaitu hard lure.
hard bait dan juga soft lure, soft plastik lah. So bila mana pancingan tu jenis baling dan karau, sememangnya kita mencari ikan-ikan predator lah yang akan makan umpan tadi, seperti mana kalau dekat fresh water mungkin ikan haruan, ikan toman, peacock bass. Kalau dekat air masin ataupun air payau, kita mencari spesies-spesies seperti kerapu, siakap, MJ, ikan bulan yang makan umpan tu, ikan-ikan predator lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada teknik jigging. Okey, ini lokasinya biasanya lah diamalkan di laut lah sebenarnya jigging ni. Tapi ada juga jigging-jigging yang kita buat sebagaimana casting. Kita panggil land based jigging. Ada juga. Tapi kita bolehlah kelaskan jigging ni sebenarnya sesuai diamalkan di laut. Dan jigging pula kita ada dua jenis jigging. Jenis teknik jigging, iaitu slow jigging dan fast jigging. Saya pergi secara laju lah ni. Ni sebab dah masuk pada teknik-teknik yang pro angler. Mungkin tuan-tuan tak berapa minat sangat lagi nak dengar lah. Okay, slow jigging dan fast jigging. Slow jigging ni kita gayakan dia secara slow lah. Ikan target pula, ikan-ikan jenis perumah dan juga ikan yang perlahan pergerakan dia, seperti kerapu, jenahak, ebek, ikan merah, ikan-ikan begitulah. Maksud saya ikan-ikan perumah yang umpan yang jatuh depan muka dia baru dia ambil. Okay. So teknik fast jigging, kita memburu ikan-ikan predator dan pelagik yang laju. Contohnya ikan-ikan tenggiri, GT, kobia, jemuduk, gerong belang. Ikan-ikan itu yang bergerak laju, dan sesuai dengan teknik pancingan kita pun kita karau jig kita dengan teramat laju lah. Yang seterusnya adalah popping. Popping ni sesuai untuk laut dan juga sungai. Seperti casting juga tadi, lopak yang kecil, parit yang semak tidak sesuai sebab kita tak ada angle, kita punya ruang untuk kita letak kita punya lure bergerak di atas air lah, di atas dan di dalam air. Popping ini adalah sejenis pancingan di permukaan air, top water. So kita memburu-buru pemangsa yang top water seperti talang, barakuda, GT, begitulah. Ada ikan yang berada di kedalaman air top water. Kita memburu dengan menggunakan popping. Seterusnya adalah trolling. Trolling ini kalau senang kita faham macam casting juga, cuma casting kita retrieve, kita tarik. Bila trolling tadi, kita lure kita tu ditarik menggunakan boat. So umpan kita bergerak dalam air dengan ditarik dan ditunda. Trolling tu ditunda oleh boat. Lebih kurang dengan casting, cuma ruang lingkup pemancingan itu luas lah. So biasanya kita buat trolling ni sewaktu kita bergerak ke sesuatu lokasi, mancing di laut ataupun di sungai tadi, kita nak bergerak. Sambil-sambil itu why not kita pasang kat belakang kita tu umpan trolling. Kalau ada rezeki, adalah ikan predator yang mengena pancing kita. Seterusnya saya pergi kepada jenis pancingan dan teknik sabiki dan juga Apollo. Kita panggil Apollo. Teknik pancingan ini sesuai dimainkan di laut. Peralatan di perambut pancing ini mempunyai banyak mata kail. Biasa yang kita pakai ada 6 atau 7 mata kail, ada yang 5, dan ada yang buat sendiri mata kail ni. Bila buat sendiri tu bolehlah buat berapa mata pun. Saya pernah tengok sampai 30 mata pun ada. So ikan yang dapat tu sekali turun dan sekali naik banyaklah kan. Cuma bila dah mata tu banyak, dia akan jadi perambut tu panjang. So panjang dia tak lagi sesuai dengan panjang rod tadi. Dia tak sesuai untuk digunakan dengan rod. Dia kena pakai
tarik dengan tangannya lah. Okey. Ikan-ikan yang kita buru dengan Apollo ini ikan-ikan kecil lah, ikan-ikan kecil yang biasa makan udang dan juga plankton, seperti ikan kembung, selar, ikan tamban, ikan kunyit, ikan-ikan begitulah, ikan-ikan kecil-kecil itu, ikan apa, kalau dekat Terengganu panggil ikan lolong. Tetapi kadang-kadang rezeki dengan menggunakan Apollo ini tidak terduga, tidak kadang-kadang dia naik ikan-ikan yang kita tak duga. Ikan kerapu boleh naik, ikan merah pun saya boleh pernah naikkan, ikan jenahak. So kita main target kita tadi ikan-ikan begitu, tapi tidak kurang juga ikan kat bawah tu boleh juga dinaikkan dengan menggunakan teknik Apollo lah. Okey, so saya selesai tadi kita cover pengenalan untuk mengenali kaki pancing. Saya wrap up lah sikit segmen ini untuk kita dedahkan siapa itu kaki pancing, bagaimana anda nak mengenal seorang kaki pancing tu, bagaimana anda baru-baru nak cuba melaksanakan aktiviti memancing, lebih-lebih lagi untuk beriadah bersama keluarga. Kita dah kenal beberapa lokasi memancing yang anda boleh pilih. Sekiranya anda nak beriadah bersama keluarga, anda boleh pilih tadi lokasi memancing. Jenis-jenis kita cover yang kedua tadi, kita cover yang pertama lokasi memancing, kita cover yang kedua jenis-jenis permainan memancing. Kita ada yang pertama basic, tahan tauk, yang kedua bottom, yang ketiga casting, yang keempat jigging, yang kelima popping, yang keenam trolling, dan yang ketujuh saya kongsikan tadi teknik Apollo. Okey, semoga perkongsian ini boleh menjadi panduan pada tuan-tuan, puan-puan, sahabat memancing yang baru nak mengenali, menceburi dunia memancing. Semoga ada secebis strike dan juga sinar harapan pada tuan-tuan untuk mendapatkan target-target yang anda di lokasi memancing tuan-tuan lah. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di segmen lain yang saya akan kongsikan mungkin lebih banyak lagi pasal memancing ni, khas untuk tuan-tuan yang baru berjinak-jinak lah. Okey, dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.